A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahu ilan nasi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi fir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan kehendak Allah kita dapat meneruskan kita punya program hari ini tentang ilmu nahwu dan saraf. Setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah kerana Allah menjadikan kita dalam keadaan menuntut ilmu. InsyaAllah Tuhan balaskan balasan menuntut ilmu ini dengan sebaik-baik balasan, insyaAllah. Jadi kita masih lagi dalam tajuk maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak ni apa dia punya guna dia? Jadi kegunaan maf'ul mutlak ni adalah tujuan dia untuk menguatkan. Maknanya maf'ul mutlak adalah kalimah mazda terbit dari lafaz perbuatan. Terbit daripada lafaz perbuatan. Jadi perbuatan untuk menekankan maksud atau menerangkan jenis atau bilangan. Jadi ada tiga sebab. Yang pertama memberikan tekanan, iaitu taukid. Yang kedua untuk menerangkan jenis. Dan yang ketiga adalah untuk bilangan. Jadi yang ini kita dah belajar. Tekanan ni kita dah belajar. Kemudian menerangkan jenis kita dah belajar. Sekarang ni dalam bilangan. Jadi bilangan tu pada muka surat 85. 85. Ni 83 Ustaz, sorry. Ya, 85. 83 kan ni 83. 83. Jadi yang ketiga ni, C ni adalah mubin lil adadah. Jadi mubin lil adadah tu dah ada mula daripada muka surat 82.
iaitu tujuannya adalah mubin. Mubin itu menerangkan adada, lil adada adalah angka, Bilangan. menunjukkan bilangan. Jadi kita dah bincang dah dalam surah 69 ayat 14 ni, kita dah bincang dah. Jadi dakatan wahidatan. Jadi itu menunjukkan bilangan. Tujuan maf'ul mutlak tu untuk menunjukkan bilangan. Manakala muka surat yang patutnya hari ini sambungan kepada mubinu lil adad, bilangan. Jadi tujuannya maf'ul mutlak ni adalah untuk menunjukkan bilangan. Contoh yang lepas tadi, yang muka surat tadi, yang muka surat ini iaitu 69 ayat 14. Sekarang ni kita pergi kepada contoh. Ini bukan ayat Quran ni. Barangkali tujuannya untuk memudahkan kita memahami tentang lil adada. Jadi kami membaca pembacaan sekali, satu kali. Jadi qara'na darsa qara'atan wahidatan. Jadi wahidatan tu menunjukkan bilangan. Dia adalah di sini qara'atan isim mansub. Jadi qara'atan yang isim mansub, ja'a ba'da fa'il min lafzihi, maf'ul mutlaq bayanun adada maratan udus lil fa'il. Jadi qara'na, kami telah baca, darsa, baca apa? Baca pelajaran, qira'atan. Qira'atan itu menunjukkan bilangan. Bilangan apa? Bilangan satu. Kalau tak ada wahidah ni pun kita tahu dah qira'atan maknanya satu. Sebab apa? Dia dengan termarbutah. Jadi itu menunjukkan satu. Macam kata-kata bakara, bakaratan atau bakaratun. Maknanya satu lembu lah. Ini qira'atan, ini menunjukkan satu bacaan. Wahidah ni untuk menerangkan saja, untuk menambah. Kalau tak ada pun tak ada apa-apa. Sebab qira'atan tu adalah dia punya maf'ul mutlak. Tujuannya bayanun adadi mara'atin kudusin. Maknanya kudusin ni maknanya peristiwa. Peristiwa fa'il. Jadinya berapa kali dia baca? Dia baca sekali. Jadi dia membaca pelajaran dia sekali je. Itu pun dia dah dapat lah. Dah boleh skor dah. Maknanya budak cerdik lah. Jadi qira'atan di sini adalah menunjukkan sekali bacaan. Dia adalah maf'ulun bih. Bila maf'ulun bih, dia mesti berbaris atas. Sama ada baris atas tu satu ataupun dua, tak jadi masalah. Sehingga asalkan dia berbaris atas. Jadi berbaris atas tu menunjukkan dia maf'ul mutlak. Ataupun dalam setiap kali maf'ul mutlak, dia mestilah berbaris mansub. Sebab kita sedang membicarakan tentang 12 sebab kenapa dia mansub. Jadi di antaranya adalah kerana dia maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak mesti berbaris mansub. Jadi ini menunjukkan angka, membekali perbuatan yang dibuat. Jadi yang dibuat tu adalah sekali. Kalau dua kali, qara'ata tambah alif lah. Qara'ata tambah alif. Kalau sekiranya banyak lagi, tengoklah salasa, 3 dan sebagainya, ikutlah berapanya. Jadinya qara'ata, kalau satu qara'atan lah. Kalau dua qara'ata ni patutnya lah. Tapi kita buangkan dia punya nun dia sebab bersambung ujungnya. Kemudian jadi qira'atan ni adalah isim mansub. Isim mansub. Isim mansub maknanya isim beratas. Ja'a ba'da fa'il min lafzi. Dia datang selepas fa'il yang dilafazkan. Yang dilafazkan adalah qara'na. Jadi lepas qara'na terdatang qara'atan. Jadi qara'atan itu mengulangi perkataan qara'na. Itu menunjukkan dia adalah maf'ul mutlak.
Okey, yang ini qara'tu darsa qira'ataini. Qira'ataini maknanya saya telah membaca pelajaran bacaan 2 kali. Jadi 2 kali di sini qara'ataini menunjukkan berapa kali bacaan dia. Ini 2 kali. Qara'ataini. Ataini. Kalau dia jadi mudhaf dia buang nun. Tapi dia tak jadi mudhaf kita biarkan di situ. Jadi qara'ataini. Ataini itu menunjukkan 2 kali. 2 kali itu menunjuk 2 kali apa? 2 kali bacaan. Jadi bacaan tu 2 kali bacaan tu adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Jadi tujuannya untuk menguatkan. Menguatkan apa? Menguatkan tunjuk bacaan tu 2 kali. Tujuan dia adalah untuk menguatkan. Menguatkan apa? Menguatkan bilangannya 2 kali. Bukan sekali, tapi 2. Yang di atas tu dia sekali je. Yang ini 2 kali. Jadi qara'ataini adalah isim mansub. Mana mansubnya? Mansub dengan ya. Ya nun bagi bawah tu menunjukkan mansub. Ya dengan nun. Itu menunjukkan dia mansub. Isim mansub, mansub dengan ya. Ja'a ba'da fa'il. Dia datang sesudah fa'il. Fa'il apa? Min lafzihi. Yang disebutnya. Yang disebutnya adalah qara'ta. Kemudian qara'ataini. Jadi ataini ni adalah dia punya maf'ul mutlak. Yang bagi menunjukkan bilangan. Menguatkan dan juga menunjukkan bilangan. Itulah dia punya tujuan maf'ul mutlak. Iaitu ada 3. Yang pertama tadi adalah untuk menunjukkan perkataan perbuatan tu. Yang kedua untuk menguatkan. Yang kedua yang ini tadi untuk menunjukkan jenis fa'il. Dan yang pertama adalah untuk lil fa'il, mauqi, muakkad untuk lil fa'il, maknanya menguatkan fa'il. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menunjukkan jenis perbuatan itu. Dan yang ketiga adalah lil adadi. Ada 3 tujuan kenapa maf'ul mutlak. Okey. Sejauh ini okey. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Haji. Ini maf'ul mutlak. Ya. Okey. 1, 2 tu saya fahamlah. Yang kalau jamak Ustaz, yang pengambilan sekali qara'ataitu. Qara'ataini 2 kan. Kalau dia jamak macam mana Ustaz? Kalau jamak tambah wanun lah. Bonus, tapi yang qara'ataitu tu macam mana? Qara'atai 1. Tapi perbuatan itu dia jamak kan? Okey. Perbuatan 2 kali. Kalau sekali baca je qara'atan, qara'atan. Satulah. Betul. Kalau 2 qara'ataini. Okey, jamak. Kalau jamaknya qara'atunna. Tunna lah. Buat jamak. Dia ada kan dia termasuk fi'il yang 5 Ustaz? Kalau tambah wanun dengan yanun tu maknanya 5 lah. Okey lah. Fi'il yang 5 lah. Apa? Fi'il yang 5 lah. Fi'il yang 5, okey. Jadi kalau qara'atun ni qara'atan ni tidak jadi 5 lagi. Okey. Itu mesti ada tambahan ya nun ataupun wanun ataupun alif nun. Tambah alif nun tu marfu', ya nun tu mansub. Ataupun boleh juga dia majrur. Okey. Tapi ini adalah 2 ni menunjukkan dia adalah mansub. Tak ada sebab dia nak majrur. Tak ada yang boleh memajrurkan dia. Jadi oleh kerana tak ada perkataan yang memajrurkan dia, dia adalah mansub. Dia salah satu tu sama ada mansub atau majrur. Jadi ya nun tu adalah dia punya mansub. Itu untuk 2. Kalau banyak jamak maknanya tambah wanun je. Buang ya ni tambah wanun. Tapi kalau tidak, kalau wanun tu kalau dia marfu',
Tapi Nampak. kalau dia mansub tambah dengan ya, ya nun juga. Tapi ya nun ni bagi atas. Kalau sekiranya jamak. Jadi jamak ni kalau dia marfu' itu wa nun. Tapi dia tak marfu', dia mansub. Apabila mansub tak boleh tambah dengan wa nun, tambah dengan ya nun. Tapi ya nun ni bagi atas. Ini bagi bawah. Rantai ni bagi atas. Jadi nun ni bagi atas, jadi ta ni pun kena bagi bawah. Jadi qira'atina. Ta ni bagi bawah sebab dia 3. Apabila 3 tak boleh baca atai. Tai ni 2. Kena baca dengan atina. Atina. Jadi alif ta huruf ta ni turunkan ke bawah. Qara'atina. Nun ni bagi atas. Sebab apa bagi atas? Sebab dia menunjukkan jamak. Jamak muzakkar salim. Salim. Okey. Tapi dalam keadaan mansub. Mansub lah. Okey. Kalau jamak taksir susah Ustaz. Tapi tak apalah Ustaz. Terima kasih. Faham. InsyaAllah. Kadang-kadang dia short circuit dengan itu yang isim punya. kena berwaspada Ustaz. Yang fa'il boleh short circuit dengan isim lah. Aduh. Biasalah. Tapi bila selalu baca tu dia ingatlah. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Ya, kita pergi pada muka surat berikutnya. Okey. Berikutnya apa? Yanubu. Maf'ul mutlak. Yanubu tu apa? Yanubu tu maknanya bentuk naik. Dia ada naik. Maf'ul mutlak ni ada naik. Apa maksud naik? Naik tu macam naik fa'il lah. Naik fa'il. Kalau sekali katanya fa'ala maknanya itu tak ada naik fa'il. Itu ada fa'il. Tapi kalau ada naik fa'il, fu'ila. Kalau fu'ila, itu ada naik fa'il. Jadi naik fa'il tu apa dia? Naik fa'il tu kalau dalam isim tu maknanya benda yang sama. Kalau fu'ila tu maknanya huwa di dalamnya. Tapi huwa di dalam, kalau fu'ila di dalam huwa tu sebagai naik fa'il. Tapi kalau fa'ala dia sebagai fa'il. Fa'il ketika dia bagi atas. Fa'ala. Kalau fu'ila itu naik fa'il. Ketika dia majhul. Fu'ila. Fa tu huruf dhammah, ain tu bagi bawah, lam tu madhi lah. Madhi dia mesti atas lah. Jadi kalau fu'ila di dalamnya tak ada dia punya fa'il, tetapi ada naik fa'il. Jadi di sini bukan naik fa'il, tapi naik maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak ni ada dia punya naik fa'il. Kemudian naik fa'il tu ada 5 bentuk. Naik fa'il dia ada 5 bentuk. Kalau dalam isim tu tak ada. Isim tu naik fa'il je lah. Jadi huwa tu apalah, itulah naik fa'il. Jadi apabila dia duduk di dalam fa'il majhul tu, maknanya dia ada naik fa'il. Tetapi dia tak ada banyak jenis. Tapi yang ini ada 5 jenis. Naik fa'il yang pertama adalah muradifu. Muradifu maknanya menyerupai mazhar. Muradifu al-mazhar. Jadi menyerupai mazhar. Naik fa'il dia. Ataupun dalam bentuk mazhar. Kemudian bukan dalam bentuk muradif. Muradif ni maknanya menyerupai lah. Dan yang keduanya adalah isim mazhar. Jadi yang menjadi naib fa'il tu isim mazhar. Kemudian yang ketiganya sifat mazhar muhazzaf. Sifat mazhar mahzuf. Mahzuf tu makna yang dibuang, yang dihilangkan. Yang keempat lafaz kulla dengan ba'da iza idafah lil mazhar. Jadi maknanya lafaz kalla kulla dan juga ba'da ketika dia idafah
idhofah mazdar. Kemudian yang kelima adalah isim adada mudhaf lil mazdar. Jadi 5 bentuk dia punya naib. Naib bukan naib fa'il, naib kepada maf'ul mutlaq. Maf'ulun mutlaq. Naib fa'il kepada maf'ul mutlaq. Bukan pada fa'il. Naib fa'il bukan naib fa'il, naib kepada maf'ul mutlaq. Bukan naib fa'il. Naib fa'il tu dah lain begini. Okey, ada 5 bentuk. Jadi 5 bentuk ni kita tengok yang pertama dulu. Ini yang pertama dulu. Yang pertama ni muradif. Mana dia seakan-akan lah. Dia seakan-akan mazdar. Dia seakan-akan mazdar. Jadi perkataan asalnya adalah dia sebenarnya berdiri. Waqafat qiyaman. Waqafat qiyaman itu adalah qiyaman ini adalah kita panggil dia naib fa'il mutlaq. Jadi kalau dia tulis waqafat qiyaman, asalnya adalah dia mengulangi perkataan waqafa. Waqafa adalah tapi oleh kerana perempuan muannas maka waqafat. Waqafat kataan dia waqufan. Kataan yang sama. Waqafat diulangi kataan yang sama asalnya. Tetapi dia tak gunakan perkataan yang sama asal. Ini asal dia. Tapi dia gunakan qiyamah. Qiyamah tu dia adalah dia punya naib fa'il. Maknanya sama. Waqufan dengan qiyaman maknanya sama. Waqufan maknanya berhenti. Qiyaman tu maknanya berdiri. Jadi maknanya, jadi kalau waqafat qiyaman yang menjadi maf'ul mutlaqnya adalah qiyaman. Tapi qiyaman ni bukan asal daripada waqafat. Betul. Sepatutnya digunakan yang ini. Ini yang asalnya. Waqafat, waqufan. Waqufan. Waqufan tu daripada kata waqafat. Jadi ini adalah mutlak. Ini adalah maf'ul mutlak yang asli. Tapi bila dijadikan dia punya naib jadi waqafat qiyaman. Tidak waqufan tidak. Kalau waqufan ni memang asal dia waqafat lah. Tapi maknanya ini qiyaman ni bukan asal daripada waqafat. Tapi makna yang sama. Oleh kerana makna yang sama, dia adalah dipanggil naib. Naib maf'ulun mutlaq. Ustaz, bukankah kiaman tu daripada huruf kiamat, Ustaz? Betul lah. Itu memang Tapi betul. bila dia jadi Daripada qiyam. Daripada qiyam. Tapi maknanya maksud dia sama. Waqafa maknanya waqafa maknanya berdiri lah. Berdiri kan? Berhenti lah. Qiyam. Berhenti. Waqafa. Dia telah berhenti. Yang ini perempuan lah. Dia seorang perempuan telah berhenti. Jadi patutnya kita sebut dia kalau nak gunakan di mutlak waqafat waqufan. Waqufan itu adalah dia punya mutlak. Maf'ul mutlak. Tapi kalau kita bagikan dengan qiyaman, dia maf'ul mutlak juga. Tapi maf'ul mutlak naib. Naib maf'ul mutlak. Sebab apa naib? Sebab dia bukan guna kata yang asal dia. Yang lain. Dia gunakan perkataan lain tapi sama makna. Itu sama. Jadi kalau kataan lain sama makna, sebab itu dia kata menyerupai. Kalau dia sekiranya sama makna, maknanya dia bukannya maf'ul mutlak, tapi dia naib maf'ul mutlak. sebab digunakan ini apa? Naib. Okey.
Masuk dua perkataan yang berbeza tapi makna sama. Perkataan berbeza, maknanya sama. Sama. Cuba tengok susah. ayat yang kedua. Cuba tengok ayat yang kedua. Qa'adat. Qa'adat adalah Qa'ada tu adalah duduk. Qa'adat maknanya seorang perempuan yang duduk. Qa'adat, kemudian di sini julusan. Julusan ni adalah dia punya naib fa'il. Naib maf'ul mutlak. Kenapa? Sepatutnya kalau qa'ada kena gunakan kata qa'ada juga. Jadi sepatutnya macam ni. Asalnya macam ni. Qa'adat qu'udan. Qu'udan dengan qa'adat tu kata yang sama. Jadi kalau ini betul-betul maf'ul mutlak. Betul. Tak ada ayat ni tak ada dia punya naib maf'ul mutlak. Tapi kalau yang ini naib maf'ul mutlak sebab digunakan perkataan julusan. Julusan dengan qa'adah sama makna. Tetapi dari perkataan berbeza. Yang ini daripada jalasa, yang ini daripada qa'adah. Qa'adah pun duduk, jalasa pun duduk. Jadi oleh kerana itu yang ini kita panggil dia naib. Naib maf'ul mutlak. Sebab dia ulang bukan yang perkataan yang asal, perkataan yang disebut. Tapi dia ulang perkataan lain. Qa'adat dia ulang pula dengan julusan. Jadi maknanya perkataan lain tapi maksud dia sama. Maksud dalam bahasa Arab sama. Okey. Jadi kalau asalnya adalah qa'adat qu'udan. Jadi julusannya adalah kita panggil dia naib maf'ul mutlak. Yang ni kita panggil dia fa'il mutlak. Maf'ul mutlak. Yang ini naib maf'ul mutlak. Julusan tu adalah maksud dia duduk juga. Tetapi tidak mengulangi perkataan qa'adah. Jadi oleh kerana tidak mengulangi qa'adah ni, maka kita katakan ini adalah naib maf'ul mutlak. Pernah dengar sebelum ni naib maf'ul mutlak? Jarang dengar Ustaz. Jarang dengar ya. Tapi yang nampak tulisan ni selalu dapat. Tak salah ayat dalam surah Sad, tak salah ada semua tanwin pengambil ayat. Adakah itu orang kata maf'ul mutlak? Itu saya tengah fikir kan tu. Separuh surah ada, kebanyakan macam ni Ustaz. Tapi tak tahulah surah tu nampak. Naib ni, naib maf'ul mutlak ni, dia ulang dia ulang maksud kataan yang tu yang sama. Kataan tu maksud dia ulang. Bukan betul-betul perkataan dia tu. Betul. Perkataan dia yang inilah. Qa'adat qu'u dan. Tapi dia sebut qa'adat julusan. Julusan. Maksudnya sama. Tapi dia menggunakan naib maf'ul mutlak. Itu je bezanya. Ya. Okeylah. Ini vokab banyak Ustaz. Kalau kita jumpa perkataan macam tu, kita tahulah ini maf'ul. Ini maf'ul mutlak ni. Ini maf'ul mutlak, tapi dia punya naib. Naib dah. Yang real punya mutlak yang ini. Adat dan perkataan yang sama diulangnya Qu'udan. Qu'udan tu adalah sama makna dengan julusan. Tapi bukan perkataan original. Yang originalnya yang qa'adah. Jadi kalau disebut qa'adah qu'udan maknanya memang ini maf'ul mutlak lah. Bukannya naib. Tapi oleh kerana ini disebut sama makna. Julusan tu sama makna dengan qa'adah, maka dia dikatakan dengan naib maf'ul. Okey. Ya pelbagai Ustaz. Pelbagai kan. Okey. Lah. Begitulah kalau kita jumpa perkataan yang macam ni. Karihat wadi'a ba'dan.
Maksudnya karihat punya dia benci. Benci, dia benci. Kemudian wadi'at. Wadi'at tu orang bawah. Kemudian ba'dan. Ba'dan tu benci. Jadi ba'dan tu sama dengan kariha. Kariha tu pun benci, ba'dan pun benci. Tapi kalau dia kata karihat, wadi'ah, karhan. Ini memang maf'ul mutlak. Kalau karhan tu sebab dia sebut kataan yang asal. Kataan yang asalnya kariha. Karihat tu maknanya benci. Dia benci. Siapa dia tu? Seorang perempuan. Seorang perempuan tu benci. Benci ke siapa? Benci kepada orang yang rendah ke dia. Benci kepada orang bawahan. Kalau dia bos, dia benci kepada kaki tangan dia ataupun adalah orang yang dia benci. Jadi maknanya karihat tu dengan karihan tu adalah yang ini fa'il, yang ini adalah fa'il mutlak. Maf'ul Naib maf'ul mutlak. ini karihan. Karihan ni adalah maf'ul mutlak. Kalau karihat ba'dan ini adalah dia punya naib kepada maf'ul mutlak. Ba'dan. Ba'dan tu maksud dia benci juga. Ba'dan dengan itu sama makna, tetapi dalam ayat ini dia gunakan pakaiannya kariha. Tapi hujungnya sebut ba'da. Dia maknanya yang ini adalah naib. Naib maf'ul mutlak. Bukan maf'ul mutlak saja, tapi naib. Sebab dia tak sebut yang asal dia. Asal dia kariha. Jadi dia punya undang-undangnya maf'ul mutlak ni mengulangi perkataan yang asal. Kalau benci sebut benci, kalau duduk sebut duduk, kalau berdiri sebut berdiri. Jadi sama-sama perkataan tu macam ini. Waqafat, waqufan. Jadi ini adalah maf'ul mutlak. Tapi kalau yang ini bukan. Fi aman ni bukan perkataan asal. Perkataan asal dia waqafa. Video sini ba'da. Ba'dan adalah dia punya perkataan bukan asal. Asalnya karihat. Jadi kalau kita nak yang asal, kita kena baca yang ni. Karihat wadi'ah karhan. Karhan tu benci. Yang sini pun benci juga. Tapi benci sini sudah menjadi maf'ul mutlak. Mutlak. Kemudian dia punya naib. Naib maf'ul mutlak. Naib mutlak ini adalah perkataan yang makna sama tapi tidak perkataan yang sama. Hanya makna yang sama tapi tidak. Sebab itu dikatakan maradifu. Muradifu al-masdar. Jadi dia hanya seakan-akan. Dia hanya ada yang tadilah, yang nombor satu tadi. Murifu maknanya menyerupai. Menyerupai masdar, tapi sama makna. Okey. Ada siapa-siapa nak timbulkan perkara berbangkit dalam ni? Contoh yang pertama ni. Okey Ustaz, nak tanya. Ya, Ini semua Ustaz dah bagi jawapan kat sini dekat atas ni kan. ya. Tapi kalau kita tak tahu, bermakna kita kena tahu setiap mufradat ataupun kalimah tu supaya kita boleh kenal mana satu naib kepada maf'ul mutlak. Betul tak Ustaz? Betul. Kena tahu makna. Mesti tahu makna. Kalau tak tahu makna, tengoklah dalam kamus. Kena tahu. Itu tak boleh elak lah tu. Semua kataan yang kita kena tahu makna. Kalau tidak, kita tak dapat dia punya maksud yang dikehendaki. Dia tak ada jalan pintas lah. Kita kena tahu. Kita kena gunakan kamus, cari apa makna dia. Dan apabila kita dapati makna yang sama, baru kita kata ini adalah naib maf'ul mutlak. Yang ini maf'ul mutlak. Memang mutlak maf'ul dia. Yang ini naib. Dia panggil juga maf'ul mutlak je. Kalau tengok dalam buku kuning tu, i'rab tu, dia kata maf'ul mutlak juga. Yalah. Dia tak detail. Tapi sepatutnya dia tulis itu naib maf'ul mutlak. Tapi oleh kerana buku tu untuk orang yang asas, jadi dia kalau bubuh tanda gitu nanti orang tak faham.
Jadi dia letakkan itu. Jadi kita nakkan yang lebih detail lagi, kita buka i'rab lain. I'rab dalam buku kuning tu kira untuk orang yang mula belajar. Dia tahu mutlak ni Ustaz. Itu Aduh, ya Rabbi. Okey. Boleh ya? Kena buka dictionary Ustaz. Allah ya Rabbi. Okey, kalau boleh kita Okey. ada Ustaz dah tunjukkan jalan tu insya-Allah Ustaz. ya. Ustaz dah tunjukkan jalan dia. Ah, Bila dah tunjuk jalan tu insya-Allah kita boleh ikut perlahan dah. alhamdulillah. Yang kedua tu dikata apa? Isim Mazda. Isim Mazda. Maknanya dia punya maf'ul kelak tu isim Mazda. Mazda kepada, cuba tengok di sini ayat ni. Ayat surah 71 ayat 17. 17. Dan Allah menumbuhkan kamu dari bumi pertumbuhan. Wallahu ambatakum. Wallahu ambatakum. Maknanya Allah menumbuhkan min ardi nabata. Jadi sini ambatakum. Sini nabata. Ini ambatakum. Ini ada huruf madi tetapi ada tambah hamzah depannya. Jadi asalnya adalah nabata. Saya tunjukkan di sini. Supaya tuan-tuan nampak di sini. Nabata, tumbuh, menumbuhkan, pertumbuhan. Okey. Ini perkataan dia. Wallahu ambatakum minal ard nabatan. Jadi ini ambatakum. Ini ada 4 huruf. Al-hamzah, nun, bata. Yang ini nabata. Apa asal dia? Cuba tengok asal dia. Jadi nabata ni yang ujung ni asalnya nabatan ini adalah maksudnya pertumbuhan. Tetapi bukan asal daripada ambata. Ini asal daripada cuba tengok perkataan asal dia. Nabata. Saja nabata. Nabatan ni asalnya bukan daripada nabata, tidak. Asalnya nabata 3 huruf. Manakala yang pangkal ni 4 huruf. Ada hamzah, ambata tak sama. Jadi mana dia tidak ulang kata yang sama. Tapi makna dia hampir-hampir sama. Sebab apa? Dia punya nabata ni fa'il madi. Fa'il mudhari' dia yang butu. Yang butu ni fa'il mudhari'. Dan umbut itu adalah amal. Umbut. Manakala dia punya masdar dia nabata. Nabata, nabatun ataupun nabata. Nabata. Jadi nabata ni adalah masdar kepada nabata. Bukan masdar kepada ambata. Dapat tak apa yang saya maksudkan? Okey. Jadi nabata ni asalnya nabata. Dan masdar dia nabata. Jadi di sini nabata. Tapi oleh kerana ujungnya bagi 2, jadi nabatan. Pasal apa tan? Sebab dia sudah jadi isim. Mula-mula dia fa'il. Fa'il nabata, fa'il madi. Yang ni yang butu, fa'il mudhari'. Yang ni fa'il amal. Mati. Tapi sini sudah jadi isim. Isim apa? Isim masdar. Jadi nabatun. Nabatun ni adalah isim masdar. Jadi perkataan yang asal, yang mula dengan yang akhir tak sama. Dapat tak poin itu? Perkataan yang asal dengan yang mula asalnya tak sama. Walaupun maksudnya hampir-hampir sama.
Apa maksudnya? Maksud ambata maknanya menghidupkan. Ambata ada tambah amzah. Ada tambah amzah itu jadi membiarkan. Jadi Allah itu membiarkan atau menumbuhkan. Menumbuhkan. Manakala dia punya ujung dia ni, maf'ul mutlak dia nabatan daripada perkataan lain. Perkataan yang tak ada hamzah, iaitu nabatan. Jadi bukannya dia ulang perkataan yang sama, tidak, tak sama. Jadi oleh kerana bukan perkataan yang sama tapi maksudnya sama, jadi dia sudah menjadi naib maf'ul mutlak. Jadi ini kena clearkan, kena faham. Maknanya ini perkataan nampaknya sama je, nampak macam sama, tapi tak sama. Yang ini maknanya menghidupkan, membiarkan. Yang ini pertumbuhan saja, membiarkan saja. Jadi dia adalah maf'ul mutlak tapi naib dia, bukannya original mutlak. Kalau nakkan apa namanya huruf yang sama, perkataan yang sama, kita kena gunakan anbatako. Anbatako ni ambata ni adalah fa'il madhi dia. Dia punya apa? Dia punya mazdar dia apa? Tuan-tuan kena tengok dalam buku ni perkataannya. Oh, tak nampak Faham. Tak nampak. Buku yang dulu saya jual dulu. Ingat tak? Ada yang buku yang saya jual dulu. Tambah-tambah. Ilmu Saraf Mudah. Patutnya nanti saya tunjuk gambar dia. Yang biru cover dia kan? Yang biru tak salah. Ada biru ke? Yang ni. Yang cover dia biru. Apa? Tak nampak. Nampak tak? Nanti sekejap. Yang ni. Okey. Surah ada. Buku ni lah. Buku ni muka surat yang ada tambah alif ta. Alif ta. Muka surat 90. Alif ta kan. Ambata maknanya tambah alif dengan ta lah. Jadi muka surat 90. Kita tengokkan muka surat 90. PN ziyadah Ya. PN ziyadah, PN tambahan. Dulu kan ada tuan-tuan beli satu buku nota yang saya jual dulu. Ada. Jadi dalam tu ada dia punya apa? Dia punya Tambahan. lah. Jadi kalau tuan-tuan lupa, bukalah ni. Ni dia. Tambahan juga. PN tambahan ke? Dia kira huruf tambahan aku ustazkan sebab amzah depan. Ada tambah hamzah. Huruf kan? tambahan, ziyadah. Ada tambah alif hamzah. Jadi hamzah bukan sinilah. Jadi hamzah pada form 4. Form 4. Form Alif tak. tambah. Form 4. Ya ni. Form 4 ialah Ya ni. form Kan? 4. Alif hamzah. Tambah hamzah. Alif hamzah. Hamzah. Tambah hamzah. Jadi apabila kita jadikan dia mana dia? Af'ala lah. Kalaunya wazannya af'ala. Kita tengok sini. Dia punya af'ala kan? Af'ala tu dia punya fa'il madhi. Lepas tu yuf'ilu fa'il mudhari'. Kemudian dia punya mazdar dia if'alan. If'alan bukan ini dia punya ni if'alan, dia punya wazan dia bukannya nabatan. Kalau nabatan maknanya la, itu dia punya ni. Jadi yang ni if'ala. Jadi kalau sekiranya af'ala, dia punya mazdar dia adalah if'alan. Jadi ayat kita tadi
Kembali pada yang kita tadi. Dia punya mazdarnya nabatan. Nabatan tu adalah mazdar kepada nabatan. Bukan mazdar kepada ambata. Ambatakum. Ayatnya ambatakum. Jadi maknanya bukanlah perkataan asal. Asalnya ambata. Jadi dia punya mazdar dia kena ikut wazan tu tadi. Jadi af'alan. Af'alan maknanya ambatan. Ambatan ada hamzah di depannya, barulah dia sudah menjadi mazdar. Jadi kalau nabata saja maknanya daripada nabata. Mana dia punya pemazdar dia adalah nabatan. Daripada nabata. Tapi kalau yang ini, yang pangkal tu, ambata. Ambata itu dia punya fa'il madhi dia. Tapi mazdar dia, Yunbitu. dia adalah Yunbitu. ambata. Yunbitu lah. Ini. Ambata, yunbitu, ambit. Anbatun. Yang atas. Ini dia punya mazdar dia. Jadi kalau digunakan imbatun, betul lah itu mazdar maf'ul mutlak yang bukan naik. Tapi digunakan bukan ini. Digunakan nabatan. Nabatan itu maknanya daripada nabata. Ini daripada nabata. Fa'il madhinya nabata. Kita tengok sini. Nabata. Dia punya apa? Mazdar. Mazdarnya nabatun. Ini pun betul lagi ke sini. Kalau daripada sini, kalau nak gunakan di sini kena nabatun. Tapi dalam ayat ni nabatun tu digunakan untuk kataan ini. Manakala yang pangkal ni digunakan ambata, 4 huruf. Ini 3 huruf. Jadi oleh kerana itu dia bukan daripada kataan yang sama. Walaupun maksudnya sama. Tapi kataan dia lain. Jadi oleh kerana lain, maka dia adalah dianggap sebagai naik. Mutlak. Naim mafhum mutlak. Okey. Kaya berbangkit. Asal kalau sama madi, asal betul lah. Tapi yang ni, madi dia ada alif, ada hamzah. Ada Ini hamzah. madi dia tak ada. Tak ada hamzah. Nabata saja. Yang ni ambata. Saya harap lepas ni tuan-tuan boleh hafal apa maksud nabata. Sebab bila kita bincang tu, sebut banyak kali, insya-Allah dia lebih lekat lah. Jadi ambata tu maknanya menumbuhkan ataupun membiakkan. Kan nabata saja pertumbuhan. Jadi Ustaz, sila. kalau sekiranya kita tengok pada ayat yang telah Ustaz tengokkan ni, saya tengok lepas dalam satu tanwin Ustaz kan, bila boleh saya fokuskan tak, biar ada tanwinnya benda tu mungkin jadi mutlaknya perkataan. Ya ni Kan- tanwin ke? Ini ada yang itu, Ini. alif nun ada mim tu, tanwin tu. Ambatakum. Ini, ya ni. No, yang lepas Allah. Wallahu ambatakum. Ini. Kan ada tanwin. Ini. Ada tanwin. Nun tu mati. Tapi ada tanwin tu satu kan. Mati tetapi jumpa dengan ba. Jadi kita kena Iklab. iteram kan. Ada iklab. Kita Itu kena ada iklab. kita kena ada iklab. Jadi min tu min tanda iklab. Bukan maknanya ini apa Haji kata tadi? Tanwin. Bukan tanwin. Ini bukan tanwin. Sekalipun Ini kita bukan tanda tanwin. dia iklab. Sebab lepas nun mati jumpa dengan ba. Betul. Ilmu tu pun kita kena ingat juga. Kalau ingat kita pun pelik apa maksud dia ni. Jadi kena ingat juga. Tanwin ada baris 2 Ustaz. Jadi tak apa ramai orang yang pakar bagian ni. Mudah. Apa yang ada yang naik ni payah sikit lah. Tapi yang ini
Ini adalah kena baca dengan iklab. Iklab. Amba kan. Ambatakum. Ambatakum. Sebab apa dia iklab sini? Kerana dia jumpa dengan ba. Ada bah. Itu je. Bukan tak sekarang dengan makna lah. Tapi sekaligus saya dapat. Okey Ustaz, tak apa, terima kasih. Sebab Quran yang kita buka ni yang berkaitan dengan tajwid. Betul. Kalau yang tajwid dia bubuh lah tajwid dia kat situ. Allah ya Rabbi. Okey ya, boleh ya. Okey Ustaz. Ada lagi? Kalau bangkit. Saya minta tuan supaya selepas aja kita belajar ni insya-Allah faham. Kita boleh menafaatkan apabila kita baca. InsyaAllah. Boleh berikan makna yang tepat apabila kita baca. Okey, kita kembali kepada nota. Nota kita. Ini. Jadi di sini dia beritahu ambatakum fa'il madhi. Fa'il madhi mabni ala fathah. Mana fathahnya? Di atas ta. Bata. Ta tu ada ta fathah menunjukkan dia fa'il madhi. Ambata. Dan kum tu dhamir. Dhamir mabni ala sukun fi muhalli maf'ulun bi. Ini maf'ulun bi lah. Kum tu maf'ulun bi. Tapi nabata tu maf'ulun mutlak. Jadi ayat ni maf'ulun bi pun ada, maf'ulun mutlak pun ada. Maf'ulun mutlak nabatan. Maf'ulun bi kum. Ayat ni kita dah belajar lah maf'ulun bi tu. Kum. Jadi setiap dhamir muttasil duduk selepas fa'il, maka dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Itu kena ingat. Setiap dhamir muttasil. Tapi maknanya dhamir yang melekat. Duduk di hujung bersambung dengan perkataan perbuatan, maka dia adalah maf'ulun bih. Itu mudah ya. Mudah nak ingat lah. Jadi apa itu kita tahulah. Jadi di sini maf'ulun bih dia adalah kum. Manakala nabatan tu adalah dia punya masdar daripada sahabat nabata. Nabata. Fa'il madhi dia. Jadi nabatan itu sudah menjadi naib maf'ulun mutlak. Yang ni tak ada dalam kita punya buku kuning tu. Kalau tengok tak ada. Naib tu tak ada. Dia tak cakap. Dia tulis maf'ulun mutlak saja. Dia tak tulis naib. Jadi kita kalau buka buku ni, buku tu tulislah sikit naib fa'il dengan pensel dan sebagainya. Okey. Supaya kita ingat ini naib fa'il dan naib fa'il pula dah. Naib maf'ulun mutlak. Hukumnya masuk. Hukum dia masuk. Masdar. Kemudian kiasi min ambata. Kiasi. Bukannya benar tapi kiasi. Sebab dia ni daripada nabatan. Okey? Okey Ustaz. Tak ada perkara bangkit? Faham. Menyembuhkan kamu. Okey. Kalau kita buat ayat tawadda'at wadu'an. Maknanya ini adalah maf'ul mutlak. Sebab dia sebut kata yang sama. Tawadda'. Maknanya dia seorang perempuan sedang mengejakan wudu. Mengangkat wudu. Seorang perempuan mengangkatkan wudu. Jadi wadu'an maknanya dia punya masdar kepada tawadda'at. Jadi seorang perempuan sedang mengudukkan, mengambilkan wudu untuk tak kisahlah ayah dia yang tua ke, mak dia yang tua ke, atau anak dia yang kecil ke, yang raja, dan apa yang dia ambil wudu'an.
Jadi maknanya dia telah mengambilkan wuduk untuk sama ada orang tua ke anak dia ke, maknanya orang tu dia kena ambilkan. Dia ambilkan, dia tak boleh nak ambil sendiri. Jadi bukan dia ambil wuduk ni, dia Ambil lain wuduk. ambil. Mana dia tanda bantu tu, sabdu. Oh. Sabdu tu menunjukkan mengkat. Mengkat. Jadi mengudukkan. Mengudukkan, siapa tak tahulah, tak kisahlah. Siapa dia. Tapi di dalamnya ada Anissa, ada perempuan. Jadi wuduan ni adalah dia punya apa yang kita panggil Wuduk. waduan ni adalah masdar. Jadi sekarang ni apabila dalam ayat ni dia sudah menjadi maf'ul mutlak yang sudah membawa maksud bahawa dia telah bersungguh-sungguh mengambilkan wuduk untuk ayahnya yang dah tua sebagai contoh, ataupun untuk anak kecil dia yang belajar wuduk sebagai contoh lah. Jadi di sini tawaddu'a adalah kiasan kepada perkataan ini kiasi. Jadi tawaddu' ni kena tengok dia punya apa ni, ini fa'il apa ni, Mudara. fa'il mudhari'. Tambahan. Fa'il mudhari'. Ada ta tu. Datang. Besar. Itu tambahan kepada kataan. Oh, pada wuduk. Ini form 5 ni. Form 5. Tafa'ala. Fa'il madi. Ta tu ta tambahan, bukan ta Asli. bukan asli. Ta ni tambah dia ta dengan sabdu. Ta dengan sabdu jadi dua. Abdul. Jadi dua. Dua tambahan. Jadi dua tambahan Orang lima. dengan wazan tafa'ala. Tafa'ala. Wadda. Tafa'ala. Tafa'ala. Format 5. Ha? Dalam format 5, Ustaz. Tafa'ala. Form 5 Ustaz. Ya? Form 5 yang form yang kelima. Ya. Form 5. Ya. Menunjukkan rasa bersungguh-sungguh dalam melakukan perbuatan. Tafakkara. Ada. Tafa'ala. Mazdarnya tafa'ala. Fa'ala mazdar. Jadi ini adalah kiasi yang macam tadilah, kiasi. Ini cuma contoh je. Maknanya ini adalah apa yang kita katakan tadi. Ini mutlak apa ni? Ini maf'ul mutlak. Naib. Tak, ini bukan naib. Ini kata asal kan? Nah, ini bukan, ini maf'ul mutlak terus ini Ustaz. Dia sama huruf, sama makna. Sama huruf. Sama. Jadi naib. Dia mana boleh naib ke tak ada lah. Dia jadi naib daripada maf'ul mutlak. Yang kata yang mula-mula tu maf'ul mutlak, tapi Okey. sebelum tu dia Yang ni tapi perkataan tu sama je. sama tak dia. Tapi yang Dia tadi Kalau lain perkataan tu pun dia jadi naib. Kasodan lah. dia naib daripada maf'ul mutlak. Dia maknanya kan dia naib juga, tapi dia daripada maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ni sebab dia sama ayat, sama perkataan kan. Tawa tu dua-dua tu perkataan ni tawa apa?
Tawad dengan wada'u tu, dua-dua tu adalah perkataan daripada perkataan wuduk. Same Oh, memory. oh ni. Same Agaknya- source. Sama source. Macam Ustaz, boleh Ustaz? Ya, Okey. ini contohnya Dia betul pun masdar lah. Dia isi masdar yang ujung tu. Masdar apa? Wadu'an tu isi masdar. Okey. Sorry. Salah pun. Ayat tu. Ayat isi masdar lah. Allah ya Rabbi. Dia isim. Yang pertama tu perbuatan. Tawad. Tawaddat. Nampak. Masdar. ini adalah Kias ditulis. namanya naib maf'ul mutlak. Oh, naik masuk mutlak. Dan asalnya adalah tawadda'a. Jadi maknanya ini tambah ta dengan sabdu. Okey. Tambah sabdu dia punya apa namanya? Dia punya masdar dia adalah tafa'ula. Tafa'ula. Jadi ini bukannya asal di sini. Ini perkataan dia asal daripada perkataan lain. Bukan perkataan ini. Kalau perkataan ini ada tambah ta dengan sabdu. Yang tambah ta dengan sabdu, dia punya apa namanya? Dia punya masdar dia berbunyi tafa'ula. Tafa'ula. Jadi kalau di sini kena du'an. Itu barulah betul dia punya yang dia. Jadi kalau masdar ni dia bagi masdar kat sini yang mana bentuknya adalah tafa'ulan, barulah di sini betul-betul maf'ul mutlak. Tapi oleh kerana perkataan ini daripada perkataan lain, bukan daripada perkataan ini, maka ini adalah dia punya apa dipanggil naib. Naib masuk mutlak. Jadi tawaddu'a ni adalah dia punya ini sepatutnya perkataan ini yang diguna untuk di sini barulah mutlak. Tapi sekarang ni gunakan wadu'an ni maknanya bukan dari sini, dari perkataan lain. Jadi ini adalah masdar kepada perkataan yang itu, yang asalnya barangkali daripada wada'a lah. Wada'a itu maknanya dia telah berwuduk. Tawadda'a dia mengambilkan wuduk. Mengambilkan wuduk dengan dia telah wuduk benda lain. Tetapi digunakan masdar ni masdar dan dia berwuduk. Dia telah berwuduk. Dia telah mengambil wuduk. Bukan mengambilkan. Yang ini mengambilkan. Jadi kalau dia nak yang asal yang ini. Tawadda'a ni ada. Tawadda'a yang ini barulah dia betul maf'ul mutlak. Apa? Lain perkataan juga. Tuan kena hafal. Saya pun tak hafal semua. Kena hafal buku ni, kena faham buku ni, barulah kita dapat menunjukkan dia ni apa namanya, naib fa'il ke naib ke ataupun dia betul-betul maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu ya. Jadi kalau perkataan tu diulang maknanya maf'ul mutlak. Tapi kalau perkataan lain walaupun maksudnya sama, itu maknanya naib maf'ul. Okey, ada perkara berbangkit? Okey. Kalau ada buku ni eloklah tengok sesekali. Aduh.
Okey. Kita pergi kepada muka surat berikutnya. Ini lagi pusing sikit lah. Lagi complicated sikit lah. Yang ni dia kata yanbu an mufrad dalam bentuk sifat mazda mukhazzaf. Jadi maknanya dia punya maf'ul mutlak tu adalah dalam bentuk apa namanya? Bentuk yanbu. Sifat Ini tak di sini. Ni ada kata hilang di sini. Naik. bentuk naik fa'il, naik maf'ul mutlak. Tapi dalam bentuk mazda mukhazzaf. Mukhazzaf maknanya yang dibuang, yang dihilangkan. Jadi ayat surah 8, ayat yang ke-45. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan pasukan, maka berteguh hatilah kamu. Dan ingatlah kamu akan Allah sebanyak-banyaknya agar kamu menang. Agar kamu beruntung. Jadi sekarang ni ayat ni kena dengan orang Palestin sekarang. Walaupun lawannya itu tak setimpal. Memang selalu gitulah. Islam lawan dengan kafir ni selalu tak setimpal. Orang kafir lebih kuat, orang Islam tak kuat. Tapi Islam dengan pertolongan Allah akan menang. Jadi di sini Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu. Ini wahai orang yang beriman. Iza laqitum fi'atan. Dan apabila bertemu dengan pasukan. Pasukan apa? Pasukan peperangan. Maknanya lawan musuh lah. Macam sekarang ni orang-orang Palestin bertemu dengan Yahudi yang nak perang dengan dia. Maksudnya fas butu wazkurullah kathiran la'allakum tuflihun. Jadi apabila kamu bertemu dengan musuh, pasukan musuh, sama ada dia lebih kuat ke, dia tak kuat ke, maka berteguh hatilah kamu. Maknanya bila Tuhan dah temukan tu, maknanya kamu sangguplah. Kamu mampulah tu. Kamu boleh menang lah. Apa syaratnya? Syaratnya wazkurullaha kathiran. Maknanya awak kena berzikir, ingat kepada Allah dengan banyak. Bukan sekali je, bukan alhamdulillah ataupun masya-Allah atau Allahu akbar sekali, tidak. Banyak. Kathiran la'allakum tuflihun. Kalau begitu agak kamu akan menang. Kalau akan banyak kamu berzikir kepada Allah di dalam peperangan tu, kamu akan menang. Ataupun dia kata sini kamu akan beruntung. Sama lah tu. Jadi ayat ni menyuruh kita apabila kita berperang, jangan lari. Kena hadapi. Ramai ke tak ramai ke itu tak ada salah. Dia lengkap senjata ke tak lengkap senjata ke tak ada salah. Sebagaimana Rasulullah dulu tak ada senjata apa pun, berperang dengan mula-mula perang Badar tu, tapi dia menang. Rasulullah menang. Kerana apa? Kerana berserah pada Allah dan banyak-banyak berzikir pada Allah. Jadi di sini wazkuru ni fa'il amar. Wazkuru, berzikirlah kamu, ingatlah Allah. Kasiran tu menunjukkan banyak. Menunjukkannya. Jadi di sini mana dia punya yang dihazafkan tu? Yang dihazafkannya tu adalah sifat. Sifat apa? Sifat zikir. Jadi zikru diulang balik zikran. Maknanya sepatutnya ditinggal sini ada zikran yang menunjukkan mengulangi. Mengulangi izkuru. Izkuru fa'il amar. Kemudian zikran. Zikran ini adalah dia punya mazda. Jadi mazda ini menyebut kataan yang sama. Zikru dengan zikran kan sama. Sama dia punya, cuma dia punya baris je tak sama. Ini izkuru, ini fa'il amar.
ini zikran, ini adalah masdar. Tapi asalnya sama-sama zakara. Jadi ini adalah dia punya yang dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Dia punya sifat tu dihilangkan. Sifat masdar muhazzaf. Jadi maknanya dia ni merupakan sifat kepada apa? Kasiran ni merupakan sifat kepada kasir. Merupakan kepada dia. Ya. Kasiran ni adalah sifat kepada zikrun. Yang mana perkataan zikran tu dibuang. Jadi sifat masdar muhazzaf. Jadi sifatnya apa yang dibuang tu dia punya apa di sini? Dia punya maf'ulul mutlak lah. Jadi maf'ulul mutlak, oleh kerana maf'ulul mutlak tu dibuang, jadi tinggal kasiran. Kasiran lah yang menjadi naib maf'ul mutlak. Oh. Belit-belit sikit lah. Sebab zikru ni kataannya sama dia zikron. Wazkuru ni kataannya adalah zikron. Zikra tu adalah perkataan asal. Oleh kerana itu dia patutnya menjadi maf'ul mutlak. Tetapi oleh kerana dia dibuang, maka diletakkan kasiran. Kasiran ni sifat kepada zikra. Jadi naik. Sifat kepada zikir. Wazkuru, kemudian zikran. Zikran ni adalah menjadi Naik. yang disifatkan. Zikran ni yang disifatkan, manakala kasiran tu adalah sifat dia. Jadi sifat itu di mana yang maf'ul mutlaknya dibuang, tapi tinggal sifat dia. Jadi dikata sifat masdar muhazzaf. Sifat itu dalam bentuk masdar dan dibuangkan. Yang dibuangkan maknanya yang kasiran ni adalah dia punya naib maf'ul mutlak. Yang dibuangkan dia punya zikran tu. Sifat yang disifatkan, bukan yang disifatkan. Ataupun yang tinggal tu adalah sifat. Kasiran ni adalah sifat kepada zikran. Yang dibuang apa? Yang dibuang tu zikran. Zikran tu yang dibuang. Sifatnya kasiran. Kasiran tu adalah kita panggil dia naib fa'il. Naib maf'ul mutlak. Kasiran tu adalah naib maf'ul mutlak. Jadi ayat tu sepatutnya wazkurullaha zikran. Kasiran. Kasiran tu sifat lah. Zikran ni adalah dia punya maf'ul mutlak ni. Tapi maf'ul mutlak tidak ditulis kerana tidak perlu ditulis sebab understood. Kita faham dah. Zikra, suruh zikra. Zikra ni dia punya kasiran ni kembali kepada zikra. Jadi tak perlu dua kali. Bahkan tak letakkan dua kali perkataan yang tak perlu, tidak diperlukan. Sekali cukup. Jadi zikran ni dia buang. Jadi tinggallah kasirah. Tinggal kasirah maknanya yang menjadi naib fa'ilnya adalah kasiran. Kerana yang sepatut jadi tak maf'ul mutlak tadi telah dibuang. Kalau ayat yang penuhnya macam ni lah. Wazkurullaha zikran kasiran. Ini dua kali ulang tak perlu. Oleh kerana tak perlu dibuang. Bila buang, jadi maf'ul mutlak tu berpindah kepada kasiran. Okey ke? Ustaz, pasal dia buang tu, Assalamualaikum. Silakan. Pasal dia buang zikran tu, pasal dah ada zakuru tu ke? Wazkuru. Wazkuru. Pasal dah ada tu. Berzikirlah. Berzikirlah dengan Allah berbanyak-banyak. Berbanyak-banyak. Okay. Tak perlu berzikir lagi. Faham. Ada lagi perkara yang berbangkit. Kalau tak ada wazkuru tu kena sebut lah.
Kalau tak ada waskuru ni, tak ada lah fa'il dia. Oh, yalah. Tak jadi ayat lah. Ah, Tak ada fa'il, macam mana kita nak ada mafhum telaknya kalau tak ada fa'il. faham tu, faham. Dia kena ada fa'il, dia kena sebut lepas fa'il. Hmm. Jadi fa'il di sini wazkuru. Itu fa'il amar. Hmm. Tapi dalam buku kuning dia sebut Ustaz naib. Dia kata apa? Dia tahu situ kathiran naib an afa'il mutlak masuk. Dia sebut. Mana sebut? Dia sebut dalam buku kuning Dia tu. sebut. Saya tengok dia sebut naib pula cakap. Lalu dia tak sebut. Tapi naik dia tak sebut kan? Ni dia sebut, dia tulis Ustaz. Dia sebut. Dia ada tulis naik. Dia tulis naib an al-maf'ul mutlak masuk. Alhamdulillah. Kalau ada tu maknanya lebih detail lagi lah dia punya tulis. Lagi senang lah Ustaz. Baguslah. Tapi ada tempat dia tak tulis. Itulah ada separuh kan tak tulis. Tak tulis. Dia tulis. Okey lah. Maknanya sah lah. Maknanya benda tu betul lah. Betul-betul. Kasiran tu adalah naik maf'ul mutlak. Mutlak. Bukan maf'ul mutlak tapi naik. Naib. Kita naib tu kata naib tu ada. Itu dibuang. Yang dibuang tu adalah dia punya maf'ul mutlak dia. Okey. Dihilangkan. Ada lagi? Mana Ustaz, dia apa nama tadi, zikran ni adalah masdar kepada wazkuru lah. Jadi tapi masdar ni dihilangkan, tinggalkan kasiran dia wakil sebagai naib lah pada zikran. Betul kan? Ya, betul. Okey. Ini masdar yang dihilangkan. Masdar yang dihilangkan. Ya. Okey. Okey. Ada lah ya. Surat berikutnya. Kejap ni. Maka surat berikutnya masih lagi bentuk di sini tinggal dia punya apa dia punya apa tadi? Ni bentuk ni Ustaz, bentuk naib ni Ustaz. Bentuk apa namanya? Naib. Naib tu. Bentuk naib dia boleh mempermudah. Jadi masih lagi bentuk naib. Maknanya naib fa'il lah. Naib fa'il pula. Naib maf'ul lah. Yang keempat ni tadi kata apa? Lafaz kullah. Kullah tu makna semuanya. Lafaz kullah tu ataupun ba'dha. Ba'dha tu maknanya sebahagian. Iza adifah lil masdar. Maknanya ketika dia menjadi idhafah. Dia jadi idhafah dan untuk masdar. Jadi kullah dengan ba'dha ni jadi idhafah. Contohnya macam mana? Contohnya ayat yang surah keempat 129. Maka janganlah kamu cenderung seluruh kecenderungan sehingga kamu membiarkan isteri yang lain seperti tergantung-gantung. Ini kita bukalah ayatnya supaya kita dapat mana yang lebih baik lah. Ayat keempat. Surah yang ayat yang ke-129. Boleh bersini. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil. Maksudnya apa? Adil di antara isteri-isterimu. Ini bagi orang poligami lah. Walaupun kamu memang tak sangatlah berlaku adil, tetapi kamu tak akan dapat. Walaupun kamu sangat ingin berlaku demikian. Maknanya Tuhan dah beritahu, kamu tak akan dapat berlaku adil antara isteri-isteri kamu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat keadilan. Kamu nak sangat, tapi tak mungkin kamu mampu. Kerana itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jadi Tuhan beri arahan begini supaya jangan kamu pilih kasih. Di antara isteri-isteri kamu tu jangan pilih kasih. Tetapi kamu tak akan mampu. Walaupun kamu nak sangat berlaku adil, tapi kamu tak mampu. Jadi oleh kerana itu, kamu kena minimizekan dia punya apa namanya, cinta Tidak adil. pada orang-orang yang kamu suka. Jadi Tuhan kata janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehinggalah kamu biarkan yang lain itu terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan juga melihara diri daripada kecurangan itu, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi maknanya orang yang berpoligami memang dia tak mampu laku adil. Memang hati dia tu ada lebih pada yang lain. Itu Tuhan tahu. Jadi tetapi Tuhan kata janganlah nampakkan sangat. Janganlah terlalu cenderung. Kalau kamu terlalu cenderung sehingga kamu membiarkan hal lain itu terkantung-kantung, itu adalah satu kesalahan. Tetapi kamu kalau dah berusaha dah supaya tidak melebihkan seseorang daripada yang lain, jika kamu mengadakan kebaikan, maknanya kamu dah cuba nak buat baik lah, nak buat laku adil dan memelihara diri daripada kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini maksud ayat surah yang keempat, An-Nisa, ayat yang ke-129 tentang orang berpoligami. Jadi kita kembali kepada nota. Jadi kita nak tengok lafaz kulla dengan ba'dha. Dalam ayat pertama ni kulla. Maka janganlah kamu cenderung. Fala tamilu. Kulla. Seluruh. Maili. Seluruh kecenderungan. Fatazaru kal mu'allaqah. Dan kamu biarkan yang lain itu terkontang-kontang ataupun tak lebih berat. Jadi perkataan yang digunakan adalah tamilu. Tamilu ni adalah perkataan tamilu. Sekejap. Cuba kita tengok sini. Balan. Tamilu. Tamilu itu adalah fa'il mudhari' majzum. Tamilu majzum. Majzum maknanya hujungnya bagi matilah. Dan asalnya adalah mala. Tamilu tu katanya adalah mala. Tamilu ni adalah fa'il mudhari'. Asalnya adalah mala. Itu asal dia mala. Kemudian kulla maili. Kulla maili ini bukan perkataan tamilu, tapi maili. Maili ni pula dari mana? Kita tengok. Mailu asalnya apa dia? Asal dia adalah tak dibagi sini. Tak ditunjukkan. Mailu ni adalah daripada perkataan mala. Mala ni adalah daripada perkataan maili ni adalah dia punya mazdar kepada mala. Mala yang tadi. Mala. Yang ini. Yang ini. Mailu. Mailu.
Jadi yang ini tamilu ni perkataan asalnya adalah mala. Mala. Jadi mazdar dia maili. Betul. Tamilu, maili. Asal dia adalah mala. Malay. Mala. Jadi maknanya kalau mala maknanya maili ni adalah dia punya maf'ul mutlak. Oh. Tapi ada lafaz kullah. Ada lafaz kullah. Kullah di sini adalah naik. Maf'ul mutlak. Li'annahu mudhaf lil mazdar. Dia adalah mudhaf. Maili ni adalah mazdar. Mazdar daripada mana? Daripada tamailu. Tamailu ni asalnya apa? Asalnya mala. Mala dia punya ni mailu. Jadi maknanya maili ni adalah dia punya mutlak, maf'ul mutlak. Tapi kulla ni ada depannya kulla tu. Jadi sekarang ni maf'ul mutlak yang asalnya adalah maili dipindah kepada kulla. Kulla. Jadi kulla ini sebenarnya dialah adalah naik an maf'ul mutlak. Sebabnya li'annahu mudhaf li mazdar. Mazdar dia maili. Mudhaf dia adalah kulla. Maili ni adalah mudhafun ilahi, sebab tu dia bagi bawah. Kulla itu adalah dia punya maf'ul mutlak. Naik maf'ul mutlak. Li'annaha mudhaf kepada mazdar. Mazdar dia yang ni. Jadi kalau ada mudhaf pada mazdar, maka yang menjadi naik fa'il dia adalah mudhaf yang jadi mudhaf tu. Kulla tu adalah mudhaf. Mudhaf pada mana? Mudhaf pada maili. Sebahagian kulla semua, maila maknanya semua kecenderungan. Time ni adalah kamu cenderung. Dan janganlah kamu cenderung. Dia perkataan cenderung. Dan maila ni adalah kecenderungan. Iaitu dia punya apa namanya? Mazdar dia. Jadi kulla tu adalah dia punya mudah kepada mazdar. Mudah kepada mazdar itulah yang dikatakan naik maf'ul mutlak. Kerana dia menjadi mudah kepada mazdar. Dapat kan? Pusing-pusing sikit. Jadi dalam hal ini yang di-highlightkannya kulla tu. Kulla tu adalah dia punya naib. Naib maf'ul mutlak. Bagi dia mesti bagi atas. Dan maili ni tidak pula bagi atas. Walaupun sepatutnya dia maf'ul mutlak. Tapi dah ada dia punya naib. Jadi dia sudah jadi mudah. Belum mudah dia jadi bagi bawah. Oleh kerana dia bawah, dia tidak lagi duduk di tempat maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak telah berpindah kepada perkataan kullah. Bukan maili. Sebab itu dia bagi bawah. Kullah bagi atas. Saya harap tidak pusing-pusing sangatlah. Straightforward tuan. Tapi ada perkara panggil? Okey, boleh. Okey ya. Okey. Kalau okey, tengok pula perkataan ba'dha. Ba'dha ni maknanya sebahagian. Ba'dha. Sebahagian. Jadi dalam ayat seandainya dia Muhammad mengadakan sebahagian perkataan atas kamu. Walau takawwala alaina ba'dha aqawil. Maknanya seandainya Muhammad itu Rasulullah mengadakan sebahagian perkataan atas kami. Maknanya kami tak kata macam tu tapi Muhammad kata. Apa jadi? Tengok dia punya ayat dia surah 69 surah Muhammad kan. 69 Haqqah 69 ayat yang ke-44.
Al-Haq. Al-Haq. Surah Ah, Al-Haq. Al-Haq Ustaz. Haqqah. Ya, surah Al-Haq. Hmm. Ah, ini ayat dia. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Ayat berapa tadi? 44. Yang 44 Ustaz. 44. Dia walau. Oh, bukan. Silap. Ha, Silap ayat. walau. Dia 69, 44 ya. 44. Ha. Ah. 69 Ustaz. Itu salah tu. 69. Itu 70. Ah, 69 dia. 69 44. Oh, 69, 44. Hmm. Oh, dah ke atas. Bawah sikit. 44. Ah. Okey. Ah. Walau. Ah. ولو تقول علينا بعض الأقاويل Oh, ni. Ayat sambungan dia. لأخذنا منه باليمين Lepas tu sambungan lagi. ثم لقطعنا منه الوتين Itu banyak juga. فما منكم من أحد عنه حاجزين. Okey. Ayat 44 balik. 44, 43. Bawah-bawah. Jadi ayat 43 ni dulu. Okey. Tanzilum min Rabbil Alamin. Maknanya Tuhan beritahu bahawa Quran ni Tuhan daripada kami. Daripada Allah. Sekiranya, walau sekiranya takau wala. Dia mengatakan perkataan. Kalau sekiranya Nabi Muhammad ni lah menambah atau mengurangkan perkataan dalam Quran ni. Jadi sekiranya dia mengatakan kataan ke atas kami tak kata, dia kata tambah, maka apa dia? Ba'dah tu sebahagian, aqawilu, perkataan, apa dia tindakannya? Tindakannya Tuhan kata kami pegang dia pada tangan kanan. Dia pegang tangan kanan tu, pegang untuk kami akan beri tindakan keras. Jadi tak mungkinlah dalam Quran ni ada perkataan Nabi Muhammad tambah ataupun kurang. Tak mungkin. Sebab Allah kata kalaulah dia tambah atau dikurangkan, kami akan ambil tindakan setegas-tegasnya. Apa tegasnya? Apa tindakan dia? Tekannya adalah kami akan potong bulu jantung. Summa laqata'na minhu watin. Kami akan potong pembuluh jantung. Maknanya Tuhan akan putuskan jantung dia. Jadi kalau itulah dia buat, tak tentulah Quran ni tak ada dah lepas itu. Maknanya Rasulullah tidak tambah dan tidak kurangkan apa sahaja perkataan dalam Al-Quran. Jadi yang kita baca ni yang original. Tak ada tambah, tak ada kurang. Sebab kalau Rasulullah tambah atau dikurangkan, jantung dia Tuhan tarik. Maknanya Tuhan akan binasakan. Tetapi Nabi Muhammad tidak binasa kerana itu. Jadi maka tidak seorang pun daripada kamu yang dapat menghalang kami daripada menghukumnya. Jadi kalaulah Muhammad itu dia ambil tindakan oleh kami, tiada siapa yang boleh menghalang daripada menghukumnya. Jadi kalau kamu kata yang ini Muhammad yang buat, Muhammad yang tambah, Muhammad yang reka, adalah Quran sendiri menafikan. Tidak sekali-kali. Nabi Muhammad SAW tidak tambah, tidak kurang ayat Quran sebagaimana yang kita baca hari ini. Kerana kalau Nabi Muhammad tambah atau kurangkan, maka dia punya urat jantung dia akan diputuskan oleh Allah Taala. Dan tak ada siapa yang boleh menghalang daripada hukuman itu untuk kami lakukan.
Sesungguhnya Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Innahu latazkiratun lil muttaqin. Tuhan dah confirmkan bahawa Quran ini adalah benar-benar pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Maknanya jangan ragu-ragu terhadap Quran ni. Bimbang kalau Rasulullah tambah ke atau kurang, tak boleh bimbang. Tak boleh rasa ada ragu-ragu. Siapa yang rasa ragu-ragu terhadap Quran ni ada tambahan dan sebagainya, maka Quran kata dia tidak beriman pada Allah. Orang yang beriman pada Allah itu orang mengakui Quran itu adalah sebagaimana diturunkan. Dan Rasul itu bukan orang yang bohong. Rasul itu bukan orang yang tambah-tambah. Kalau kita rasa Quran itu rasa ada tambah-tambah, Nabi Muhammad yang buat, itu dia adalah orang yang tidak Islam lagi dah. Kalau dia berpendapat macam tu, ragu-ragu macam tu, maknanya dia tidak beriman kepada Allah. Dan Tuhan, ayat berikutnya Tuhan kata apa? Sesungguhnya kami mengetahui bahawa di antara kamu ada orang yang mendusta. Kami tahu. Sebab itu Tuhan turunkan ayat ini. Kenapa? Kerana memang Tuhan tahu ada orang yang tak yakin dengan Al-Quran ini daripada Allah. Dia percaya Muhammad yang tambah, dia percaya Muhammad yang reka dan sebagainya. Jadi kalau ada orang yang macam itu, sudah tentu dia bertentangan dengan apa yang Quran kata. Kalau dia macam itu, maknanya hukumnya orang yang tak percaya kepada kitab, tak percaya pada Rasul. Kalau itulah kedudukannya, maka sahlah orang itu adalah orang yang sudah kafir. Tuhan bagi tahu lagi tu. Dalam ayat ini Tuhan bagi tahu lagi. Panjang ayat ini. Dan sesungguhnya Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat nanti. Siapa yang tak percaya sekarang ni, itu terpulang pada kamu lah. Saya sudah berikan bukti yang lengkap dan sebagainya. Tetapi siapa yang tak percaya, dia akan menyesal di akhirat nanti. Maknanya masuk neraka lah tu. Kalau masuk surga tak menyesal juga. Masuk neraka lah tu. Kemudian Tuhan kata, wa innahu la haqqul yaqin. Sesungguhnya Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Yakin di sini maknanya haqqul yakinnya hak yang benar-benar yakin. Jangan ada tengok dia punya bukti dia, dia punya keterangan dia dan sebagainya jelas, sejelas-jelasnya. Haqqul yakin. Jadi dah tak ada dah sebab kenapa kamu tak percaya. Sebab bukti dah sangat nyata. Kemudian akhir ayat itu Tuhan kata fasabbih bismi rabbikal azim. Tasbihlah kamu, besarkanlah Tuhan kamu dengan menyebut nama Tuhanmu yang agung. Semua nama yang 99 tu sebenarnya lebih, bukan 99, lebih, ada banyak lagi. Semua nama tu boleh disebut untuk kita membesarkan Allah SWT. Oleh kerana itu kita kena belajar juga ilmu husna, asmaul husna, iaitu ada 99 yang disebut dalam Quran. Tapi nama Allah lebih lagi itu lagi. Sebab Allah itu sangat agung. Orang yang agungnya nama ni banyak, bukan satu. Jadi nama yang disuruh kita hafalkan, siapa yang hafal dikatakan dakhalal jannah, ialah 99 nama. Disebutkan asmaul husna. Jadi siapa yang hafal tu bahagialah. Siapa yang tak hafal tu hafalkanlah. Supaya kita dapat kebahagiaan tu di akhirat nanti. Ini Tuhan yang kata. Jadi bertasbihlah. Bertasbih buat nama Allah. Nama Allah maksudnya itulah nama dia yang 99 tu. Tapi yang paling agung sekali Allah. Jadi itulah Quran. Ini sangat sahih, sangat nyata, sangat terang bahawa daripada Allah. Kalau tidak, Allah sendiri yang akan mengambil hukum, mengambil tindakan kepada orang-orang yang atau mengambil tindakan kepada Rasulullah kalau sekiranya ditambah ataupun dikurangkan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ada perbincangan? Kita kembali pada watak kita. Okay.
Kullah. Yang ni ba'dha ni maknanya sebahagian. Jadi sekarang ni mana yang menjadi dia punya maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak adalah ba'dha. Ba'dha. Ba'dha tu adalah dia punya naib maf'ul mutlak. Sebab dia li'annaha mudhaf mudhaf kepada masdar ba'dha. Jadi dua-dua ni adalah kita panggil dia naib maf'ul mutlak. Okey. Okey. Ada Oh. pertanyaan lagi? Ada satu slide lagi lah. Nak habis tajuk ni. Lepas tu kita pergi pada tajuk maf'ul li'ajalihi. Ajalihi. Jadi satu topik saja lagi. Satu slide saja lagi. Jadi di sini adalah yang kelima tadi. Asma al-adada mudhaf lil masdar. Maknanya isim angka mudhaf kepada masdar. Masdar. Isim angka mudhaf kepada masdar. Contohnya pada ayat 24 ayat yang kedua. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang daripada keduanya 100 kali dera. Zaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidan minhuma mi'atan jaldah. Jadi di sini yang maksud perempuan. Bab zina ni Tuhan dudukkan perempuan. Perempuan yang berzina. Pasal apa? Pasal yang menyebabkan jadi zina ni perempuan. Yang utamanya perempuan. Kemudian wazani. Zani itu maknanya penzina yang lelaki. Fajlidu. Maka deralah dia. Deralah dia. Kulla setiap satu. Wahidan setiap satu min huma mi'atan 100 kali. Jaldah 100 kali dera. Dera ni adalah pukul. Mi'atan. Mi'atan jaldah 100 kali. Jadi orang lelaki dan orang perempuan yang melakukan zinahan, dia hukumnya adalah didera atau diratan sebanyak 100 kali. Kalau didenda hanya RM10 ataupun RM50 ke ataupun RM1000 berapa ke, dia habis duit, dia dah bayar tetapi dosa dia tak lepas. Jadi kalau dia nak lepas dosa dia, dia kena didera dengan 100 kali deraan laki-laki dan perempuan. Barulah dosa tu di akhirat besok bersih. Bila kamu telah mengikuti undang-undang Allah di atas dunianya, maka di akhirat besok undang-undang hukuman tu dah habis dah. Tapi kalau ikut undang-undang yang ada di dalam negara kita ni, siapa yang berzina, dia hanya denda barangkali 1000 ke 500. Wallahualam, saya tak tahu berapa. Walaupun dia habis duit bayar, tapi dosa tu tetap masih ada. Belum dia ambil tindakan, belum di cancel. Oleh kerana itu, jangan ambil undang-undang yang ada yang kita pakai sekarang. Kalau kita pakai yang itu, tak lepas. Bukannya zina dia lain undang-undang sama. Kalau buat salah tapi pakai undang-undang lain, benda tu tak akan lepas. Di akhirat kena lagi. Jadi di sini mi'atan di sini adalah menunjukkan angka. Asmaul adada. Angka apa? Ada mudhaf kepada apa? Kepada masdar. Jadi fajlidu kulla wahidan min huma mi'atan. Mi'atan ni adalah mudhaf. Kemudian mudhaf pun ilahi jaldah. Jaldah tu adalah mudhaf pun ilahi. Jadi yang jadi maf'ul ni mana? Yang jadi maf'ul adalah mi'atan. Mi'atan ni adalah naik maf'ul mutlak. Dia adalah isim adada. Adada nak angka kepada masdar. Jaldatin. Jaldatin tu adalah dia punya mudhafun ilahi.
Yang ini adalah masdar dia. Masdar dan duduk di tempat mudhaf ilahi berbaris bawah. Mudhaf ilahi berbaris bawah. Kemudian mudhaf saja ni berbaris atas sebab masa yang sama dia adalah maf'ul mutlaq. Sebab itulah mi'ata tidak mi'atun atau tidak mi'atin. Mi'ata sama-sama kerana dia duduk di tempat duduk di tempat apa namanya bentuk naik 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 Naib maf'ul mutlaq. betul mu'aib daripada maf'ul mutlaq. Okey. Itu juga ayat yang kedua. Samanin menunjukkan sama di sini. Samanin ini adalah angka. Kemudian jildatan adalah dia punya lain pula. Kita tengok sini. Kemudian mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali deraan. Yang jangan kamu terima bagi mereka saksian selama-lamanya. Jadi orang yang menuduh orang berzina dengan tanpa membawa 4 orang saksi, maka dia naklah didera sebanyak 80 kali dera. Sama niatan. Jaldah ni adalah pukulan ataupun watan. Jadi mi'atan wa samanin adalah mansub. Kemudian naik kepada maf'ul mutlaq. Li'annaha mudhaf lil masdar. Jadi mi'atan ni adalah mudhaf, kemudian samanin ni pun juga adalah mudhaf. Jadi tamizan ni kenapa tidak baris bawah? Sebab dia jaldatan ni tidak baris bawah. Kenapa? Sebab dia bukannya mudhafun ilahi, tapi dia tamyiz. Apa makna tamyiz? Tamyiz ni menerangkan dia punya fa'il dan juga maf'ul. Nanti kita akan sampai waktu tentang tamyiz. Dalam beberapa tajuk lagi kita akan sampai tamyiz. Jadi isim adada dia mudhaf untuk masdar. Yang ini. Tapi yang ini bukan mudhaf. Yang ini adalah dia sebagai tamyiz. Tamyiz ni sama ni ini dia tidaklah sebagai tadi mudhaf, berikan mudhaf. Tapi dia adalah yang diterangkan, yang menerangkan. Maknanya sama dia fa'il ataupun maf'ul. Jadi menerangkan. Jaldah makna menerangkan fa'il dia ataupun maf'ul dia. Jadi sini menerangkan dia punya fa'il lah. Fa'il dia siapa? Orang yang menuduh orang lain, berzina. Maka dia dikenakan 80. Jadi maknanya di sini dia adalah membuat sama ni pelaku fa'il. Jildatan adalah dia punya keterangan kepada fa'il. Jadi keterangan kepada fa'il ataupun dia mudhaf kepada mudhafun ilahi, dua-duanya adalah naik maf'ul mutlaq. Wallahu a'lam. Ada perbincangan? Ada benda yang perlu dia diterangkan lagi ataupun dibincangkan? Ataupun semua nak balik dah sebab time dah lewat. Balik memang dah dekat rumah dah. Yalah. Apa kita tengok Ustaz, ada besok kita cakap lagi, kita tanya lagi. Okey. Okeylah. Ada orang yang ada program lepas ni ke? Tak tahulah. Apalah, kita berhenti di sini. Yalah. Sorry lah, lebih sikit masa. Pasal Okey. Elok nak habiskan tajuk. Minggu depan kita masuk tajuk baru, insyaAllah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billahi min syururi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa memujimu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan kami meminta keampunanmu ya Allah. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan juga daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang dapat petunjuk, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang dapat memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran kami ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah pada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati serta mudah mengamalkan ilmu yang Engkau telah berikan pada kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.